Kita ada 13 orang. Nak mulakan ke? Nak tunggu ke? Macam mana Ustaz? Boleh je. Boleh je. Ni tak dapat join yang mahal tadi sebab lepas ni kelas kan dia telah kabut sikit lah. Kalau pagi-pagi tu sayang jugalah kan. So kena adjust balik semua dengan hasil kita sudah. So Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah dengan izin Allah masih diberi kesempatan untuk kita berada di taman-taman syurga di bawah naungan para malaikat untuk mendoakan kita, siapkan kita kerana kita berada di dalam sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, itu belajar hadis-hadis baginda dan insyaAllah akan mengamalkannya kan dengan bimbingan ustaz lah insyaAllah. So pagi ini kita teruskan dengan topik tajuk baru. Tak tahu tajuk apa, saya tak bagi hint pun, tak bagi clue pun kan. So tak apa, so kita get ready lah untuk baca hadis-hadis Rasulullah SAW ni. So dengan itu, saya serahkan kepada Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sudah ibu dan rahmat Allah. Jadi alhamdulillah kita syukur pada Allah Azza wa Jalla diberikan kita keizinan dan kekuatan untuk meneruskan pengajian hadis pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi kita mesti menghormati masa yang telah diberikan dan orang yang telah datang. Jadi walaupun sedikit kita teruskanlah. Kecuali kadang-kadang saya ada masalah, saya terlambat sedikit, saya minta maaf ya. Jadi hari ini kita akan sambung pengajian dalam Kitabul Ilm, iaitu kitab ilmu. Bab hari ini tajuknya bab man rafa'a sautahu bil ilm, ya, bab man rafa'a sautahu bil ilmi. Okey, siapa yang boleh baca? Silakan. Siapa kat sini? Kak Anis? Ya, saya dah baca minggu lepas. Tak apalah Kak. Okey. Fadhali. Fadhali, okey. Wa bihi qala haddatsana Abu Nu'man Aribnul Fadli qala haddatsana Abu Awanah an Abi. Kalau kita boleh berhenti Kak, kita baca macam ni kan. Aribnul Fadl qala haddatsana Abu Awanah an Abi Bashir an Abi Bishr an Yusuf ibni Amir qala tahallaf an Yusuf bin ibni Amir Amru. Kak belum baca lagi. An Yusuf bin Mahak. Oh, saya tertinggal. Saya besarkan skrin. An Yusuf ni Mahak an Abdillah ibni Amir. Amru. Boleh baca Amrin. Abdillah ibni Amrin. Qala tahallafa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safratin safarnaha fa adrakana wa qad arhaqatna as-salah wa nahnu
ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. Okey, terima kasih Kak. Sekejap ni saya nak cari satu benda. Meja ni. Tak ada. Okey, tak apalah, tak ada sini. Okey, terima kasih banyak Kak Anis. Jazakumullah khairan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang hadis, tentang ilmu lagi. Okey, hadis ini Kak Anis berada dalam kitab apa? Bab kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Okey, betul. Kemudian dalam dalam kitab tu dia ada banyak, dalam buku tu dia ada banyak kitab pula. Iaitu pecahan-pecahan yang besar kan. Okey, yang ini dalam kitab apa? Dalam buku tu dalam buku tu dia ada kitab lagi. Maknanya dia ada, kalau kita panggil bab kan, tapi bab tu yang kecil, bab yang besar tu dipanggil kitab. Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Bukan. Fathul Bari tu ni kitab ni. Okey. Ini nama Fathul Bari. Bab Rafa'al Sautahu tu. Itu bab. Siapa bab. boleh tolong Kak Anis? Kitab apa? Kitabul Ilmi. Kitabul Ilmi. Atas Kitabul Ilmi. Okey. Nampak. Ilmi. Okey, terima Sebab kasih. bab man rafa'a sautahu bil ilmi kan. Okey, seterusnya Kak Anis, apa nama guru Imam Bukhari? Nama guru Imam Bukhari Abu Nu'man. Abu Nu'man. Kasih Kak Anis. Mungkin saya boleh tanya yang lain pula. Kak Suraya, ada Kak Suraya? Kak Suraya mana ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada? Ada. Waalaikumsalam. Okey Kak Suraya, apa nama sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ni? Saya tak ada kitab ni Ustaz, tapi saya besarkan. Tak nampak. Kena sebab guna handset Saya guna handset. Jadi payah nak nampak Tak apa, saya besarkan sekejap. Dari sahabat dia meriwayatkan. Abdullah. Kan disebut Abu Nu'man ni ke? Bukan, Abu Nu'man tu untuk guru Imam Bukhari. Abdullah bin Amr. Ni Abdullah bin Amrin ni. Amrin. Abdullah bin Amr. Jadi kita panggil Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr. Terima kasih. Tanya ketua kelas dulu lah Kak Syida. Mana satu teks hadis ucapan Nabi? Mana satu ucapan Nabi SAW? Okey, siapa yang boleh tahu? Siapa sahaja yang ada dalam kelas ni, yang mana satu ucapan Nabi SAW? Assalamualaikum Ustaz, saya cuba. Okey, boleh. Qala takhallafa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya. Okey, yang tu bukan ucapan Nabi, itu ucapan Abdullah bin Amr. Yang panjang tu takhallafa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sampailah marrataini aw salasan, itu ucapan Abdullah bin Amr. Baik, itu hadisnya bermula situ lah, takhallafa tu. Tapi ini ucapan Nabi sahaja.
Daripada Wailul hadis yang bermula takhallafa tu sampailah salasan, ada ucapan Nabi. Yang mana satu ucapan Nabi? Wailul lil aqabi minan nar. Macam mana Kak boleh tahu? Sebab dia colour purple. Okey. Okey, bijak Kak ya. Yang colour purple ni, inilah ucapan Nabi SAW. Dia dah bantu kita puan-puan sekalian ya. Dia dah bantulah. Inilah ucapan Nabi SAW. Wailul lil aqabi minan nar. Ya. Okey. Jadi sekarang ni kita cuba lihat hadis dia. Mungkin Ifah boleh tolong Ifah bermula dengan bab, apa maksud bab, permulaannya baca hadis dan terjemahannya. Bab man rafa'a sautahu bil ilm, bab orang yang meninggikan suaranya ketika mengajar, menyampaikan ilmu. Okey. Qala takhallafa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safratin safarnaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tertinggal di belakang kami, berada di belakang kami dalam satu perjalanan. Adrakana wa qad arhaqatna as-salah. Dan kami sedar kami arhaqatna tu terlewat ke Ustaz? Wa qad arhaqna. Waqad arhaqatna. Saya tak nampak sebenarnya. Waqad arhaqatna salah. Maknanya Nabi ikut kami solat lah. Nabi ikut kami solat. Wa nahnu natawadda faja'alna namsahu ala arjulina. Maka kami pun berwuduk dan menyapu kaki kami. Sorry, bukan Nabi ikut solat. Nabi makna Nabi bukan ikut masa orang tengah solat. Masa orang tengah bersedia nak solat tu Nabi pun sampai. Nabi tiba. Nabi tiba ketika kami tengah siap-siap nak solat. uh, Fanada bi'a'la sautihi, maka kemudian Nabi pun menyeru kami dengan meninggikan suara baginda, wailul lil aqabi minan nar, celakalah bagi tumit-tumit yang tak kena air masuk neraka. Marrataini aw thalathan, 2 atau 3 kali. Okey, terima kasih Ifah ya. Terjemahan yang sangat bagus. Jadi ibu-ibu sekalian, cuba kita lihat balik. Satu hari itu dalam perjalanan Nabi ni biasanya perang ya, Nabi SAW satu ketika tu Nabi terlewat. Sahabat Nabi dah ke depan, ramai sahabat Nabi dah ke depan. Bukan Nabi seorang terlewat. Nabi dan beberapa orang tu dia duduk belakang sedikit. Fa'adrakana wa qad arhaqatna salah. Nabi sampai ke tempat kami berehat itu seiring masuknya waktu salat ya. Wa nahnu natawadda, kami sedang berwuduk, maka kami pun sapu kaki-kaki kami. Maka Nabi pun meninggikan suara dengan menyatakan, celakalah mana-mana tumit yang tidak terkena air, maknanya wuduknya tidak rata. Celaka tu dengan apa? Dengan neraka kan. Nabi sebut benda tu sebanyak 2 kali ataupun 3 kali. Marrataini aw salasan. Jadi marrataini aw salasan ni dia bukan ucapan Nabi. Ibu-ibu sekalian ya. Ini cerita daripada Abdullah bin Ammar. Baik. Sahabat Nabi ni yang namanya lebih kurang ialah Abdullah bin Ammar. Oh, minta maaf ada orang hantar barang. Sekejap. Anis ambil tugasan tetap lah baca hadis.
Saya kena pakai laptop. Saya pakai handphone ni tu yang tak nampak, mata dah rabun. Pakai spek juga tu. Boleh je saya baca hadis. Tapi ustaz akan bagi awal sikit, senang kita praktis kan. Dia tak nak kita praktis, dia nak bagi kita on the spot, nak bagi kita lebih fokus katanya kan. Nanti kan kita dah hafal semua, nanti tak agaknya Tak syok tak trik sikit lah kan. Okey je tu, boleh je. Okey, minta maaf ada barang sampai saya kena ambil. Okey, jadi satu nama Abdullah bin Ammar, yang satu lagi Abdullah bin Umar kan. Jadi dua orang tu orang yang berbeza lah. Kalau Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Umar bin Al-Khattab. Ini Abdullah bin Ammar ni, Abdullah bin Ammar bin Al-As, ya, bin Al-As. Yang mana kedua-duanya dipanggil radhiyallahu anhuma, ya. Abdullah bin Ammar ini, ibu-ibu sekalian, merupakan sahabat Nabi yang paling banyak mencatat hadis. Macam Abu Hurairah, sahabat Nabi yang paling banyak menghafal hadis. Dia ada 7 orang sahabat Nabi ni, termasuk Ummuna Aisyah, kemudiannya Anas bin Malik. Dia ada 7 orang ni sahabat Nabi yang paling banyak menghafal hadis. Tapi tidak termasuk Abdullah bin Ammar. Abdullah bin Ammar tak termasuk. Tapi Abdullah bin Ammar ni merupakan orang yang paling banyak mencatat hadis. Sehingga kan ada satu buku beliau yang mengumpulkan hadis-hadis yang beliau dengar daripada Nabi SAW ataupun yang beliau dengar daripada sahabat Nabi yang lain. Ya, okey, baik. Jadi Abdullah bin Ammar ini dia menariknya, dia dengan ayahnya beza tak jauh. Jadi dulu ayah dia memang kahwin tu masa kecil sungguh. Dan boleh jadi ayah dia kahwin tu dengan orang yang wanita yang lebih berusia daripada dia. Jadi beza antara Ammar bin Al-As dengan anaknya Abdullah bin Ammar hanyalah 11 tahun. Ibu sekalian, ya, 11 tahun. Jadi boleh jadi dia kahwin umur 10 tahun. Tapi boleh jadilah isterinya berusia belasan tahun, ya. Wallahualam yang tu, ya. Tapi bezanya memang sedikit. Jadi kenapa beliau tidak terkenal dalam bidang hadis ataupun dalam bidang ilmu? Kerana Abdullah bin Ammar ini dia banyak mengikuti ekspedisi ketenteraan ayah dia dan beliau banyak membantu pentadbiran ayahnya Ammar bin Al-As. Jadi beliau tidak begitu berkecimpung dalam dunia ilmu, tapi catatan hadisnya tetap dianggap catatan yang berkualiti. Baik, jadi sahabat Nabi ni pun ada kategori dia. Semua sahabat Nabi ni kulluhum udul, boleh dipercayai. Mereka telah menghabiskan masa yang banyak untuk menegakkan agama kan. Tapi dia ada level dia, level fuqaha kalangan sahabat dan yang bukan fuqaha, ya. Yang sederhana dan yang bukan fuqaha. Fuqaha ni dia seperti Zaid bin Sabit, Anas bin Malik, Abu Bakar, Umar itu confirm lah. Ali, Osman itu memanglah fuqaha kalangan sahabat. Abu Hurairah pun dianggap sebagai fuqaha. Yang mungkin agak meletup ialah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Yang ni agak meletup kerana mereka ada madrasah mereka sendiri. Ya. Abdullah bin Abbas ada madrasah di Madinah. Abdullah bin Mas'ud ada madrasah di Kufah. Jadi itulah yang melahirkan pemikiran mazhab Hanafi sebagai contoh. Jadi ini antara yang power lah. Baik, jadi ibu-ibu sekalian, ini cerita tentang dia nak cerita tentang ambil wuduk. Sahabat Nabi masa tu mungkin kalut ambil wuduk. Mereka ambil wuduk tu dengan keadaan cepat-cepat. Maka Nabi SAW pun memberikan teguran pada mereka agar mereka meratakan air wuduk itu dengan sebaik-baiknya, ya. Jangan maidan, jangan wuduk kan. Okey, tapi itu bukan tumpuan kita kerana itu dalam bidang fiqh tawaddu', fiqh al-wudu', dalam cerita wuduk. Kita nak cerita pasal ilmu. Bab man rafa'a sautahu bil ilmi, bab orang yang menyampaikan, yang meninggikan suaranya untuk menyampaikan ilmu. Itu poin dia, ya. Itu poin yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari.
Jadi ada masa Nabi SAW ni meninggikan suara ibu-ibu sekalian untuk menyampaikan ilmu. Okey, sebagai contoh kita lihat hadis ini, tapi minta maaf ya. Hadis ini saya tak tahu dia tak ada baris masalahnya. Dulu kita tekan dia keluar baris, sekarang ni dia tak keluar baris. Jadi ini agak sulit sikit. Contohnya di sini disebut kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila khataba wa dzakara sa'ah ishtadda ghadabahu wa ala sautahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ni nak terjemah apa ya? Ifah. Kana ni kita nak terjemah apa Ifah? Kalau tak silap Ustaz pernah cakap selalu. Lalu biasanya biasanya. Oh Ifah ingat lagi, terima kasih. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bila menyampaikan khutbah, yakni khutbatul Jumu'ah dan menyebutkan tentang hari kiamat. Ishtadda ghadabahu, Nabi bersangatan marahnya. Marah tu bukan marah pada orang sesiapa yang ada di depan, tak. Maknanya Nabi begitu beremosi. Ya? Nabi begitu beremosi ketika menyampaikan khutbah dan juga memperingatkan tentang hari akhirat. Wa ala sautahu, dan Nabi meninggikan suara baginda. Ya. Okey, baik. Itu maknanya Nabi menyampaikan sesuatu ilmu itu dengan penuh beremosi, dengan penuh bersemangat. Sehingga kan ada satu riwayat daripada Ahmad, yakni Imam Ahmad bin Hanbal, dia ada musnad dia, yang mana disebut hatta law anna rajulan bisuq la sami'ahu, sehingga kan kalau ada orang yang berada di pasar pasti mendengar ucapan Nabi tadi. Ini gambaran kepada tingginya suara Nabi sampaikan orang dengar. Seolah-olah kalau kita baca hadis ini ibu sekalian, kita kena baca beginilah. Faja'alna namsahu ala arjulina fanada bi'ala sautihi wailu. Masa tu dia tinggi. Yang ni kita baca biasa je. Wa qad arhaqatna as-salah wa nahnu natawadda faja'alna namsahu ala arjulina fanada bi'ala sautihi wailul lil aqabi minan nar, kena tinggikan suara bagi menghayati hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya tak boleh jeritlah kat sini kan, tak sesuai kat rumah pun kan. Jadi jerit wailul lil aqabi minan nar. Tapi Nabi jerit itu bukan dalam keadaan marah. Kerana Nabi ni bukan jenis orang yang pemarah. Nabi sabar tinggi, tapi Nabi jerit tu supaya orang dengar. Orang yang sedang ambil wuduk tu, yang duduk jauh-jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dengar suara Nabi. Ya. Baik. Okey, kemudiannya hadis ini juga mengajarkan kita ibu-ibu sekalian masyru'iyyati i'adatil hadis liyafham. Kita ni elok juga mengulang-ulang sesuatu maklumat agar orang faham. Kan Nabi tadi kan marwatain ni aw salasan. Nabi sebut benda tu dalam 2 atau 3 kali. Jadi kadang-kadang kita kena sebut benda tu berkali-kali supaya orang faham dengan maklumat yang kita ingin sampaikan. Ya. Ustaz. Ya. Saya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaedah ni boleh digunakan macam kita memberi macam orang membagi tazkirah ke atau memberi syarahan ke atau tengah berdakwah ke kan? Pandangan Ustaz. Betul, boleh. Tapi dia kena apa pun, benda ni dia perlu dilihat kepada situasi dan keadaan. Kalau keadaan tak sesuai untuk kita meninggikan suara, tak payah tinggikan suara kan. Kalau keadaan itu sesuai, contohlah kalau orang ceramah politik mesti nak tinggi suara, itu semangat dia. Tapi kalau kita sekadar nak mengajar, kita nak mengajar tentang sabar dalam keadaan meninggikan suara, dia tak kena dengan tune penyampaian kita tu, topik yang kita nak bincangkan tu. Dan dalam majlis ilmu sebegini rupa yang bertujuan untuk menerangkan. Saya ni nak menerangkan kepada ibu-ibu, tak sesuai lah saya nak meninggikan suara sebab kita ni perbincangan. Jadi dia melihat kepada keadaan, ya. Allah Alam. Tengok audience lah ya Ustaz ya. Ya, apa dia Puan? Tengok audience dan juga tengok audience juga Puan, betul. Tengok audience.
Kadang-kadang audiens pun jadi, kadang-kadang kalau tinggi suara sangat pun audiens pun tak berkenan. Apalagi kalau meninggikan suara dalam keadaan isinya kosong. Nabi ni dia tinggi suara kadang-kadang, dia bukan selalu. Dan dalam keadaan Nabi meninggikan suara, Nabi tetap menyampaikan isi yang padat. Bukannya kosong je, ya. Dan benda ni dia adalah kelebihan kepada beberapa orang yang kita mungkin kenal, yang mana bila dia memberikan syarahan ataupun ceramah, suaranya ditinggikan tetapi tetap menyampaikan maklumat-maklumat yang penting dan kita rasa puas dengan penyampaian dia, ya. Okey. Sekejap ya, ada satu benda ni saya tak berapa nak faham. Dia sekejap. Dia macam mana kalau ini kata Ibn Rashid lah. Ibn Rashid ni salah seorang ulama yang mengkaji kitab Sahihul Bukhari. Apabila Ibn Bukhari letak tajuk bab tadi, man rafa'a sautahu bil ilm, cerita tentang orang meninggikan suara dalam menyampaikan ilmu, ya. Kalau kita lisan macam saya sekarang ni lisan. Okey, baik. Jadi untuk menyampaikan satu maklumat yang penting tu, ada masa saya akan tinggikan suara. Itu menunjukkan komitmen saya. Tapi bagaimana pula dengan penulisan? Macam orang menyanyi kan, orang menyanyi kadang sampai satu masa tu tune dia tinggi. Itu memang betul-betul dia menghayati. Tapi bagaimana pula dengan tulisan? Jadi sebenarnya Imam Bukhari, kata Ibn Rashid lah mengikut pemerhatian beliau, Imam Bukhari sengaja buat tajuk macam ni. Dia nak tunjuk bahawa dia akan bersungguh-sungguh menyusun kitab kitab hadis ini. Ini menunjukkan Imam Bukhari memberikan komitmen dia akan menyusun kitab hadis ini dengan cara yang paling baik sebagaimana Nabi SAW menyampaikan maklumat dengan cara paling baik dengan meninggikan suara, maka beliau akan bersungguh-sungguh menyusun hadis-hadis Nabi SAW dengan mengoptimumkan kemampuan dia. Dan ibu-ibu, kita kena tahu Imam Bukhari ambil masa menyusun kitab ini selama 16 tahun, ya. 16 tahun, bukan calang-calang. Kita nak buat buku ni macam saya lah, kalau buat buku kalau boleh kalau cepat habis alhamdulillah, bulan 2 bulan dah habis tu puas hati lah. Tapi Imam Bukhari dia tak, dalam kes kitab ini dia lama. Dia mengambil masa selama 16 tahun. Itu kesungguhan dia, ya. Baik, selesai di sini kita masuk hadis yang baru. Okey. Siapa yang nak baca hadis ni? Silakan. Dia lepas hadis ni, dia ada hadis yang lain. Tapi hadis yang lain tu dia perbincangan dia kompleks. Itu benda yang kita dah bincang lah. Dia bincang pasal apa? Bab qaulil muhaddis haddatsana au akhbarana wa anba'ana. Bab seseorang muhaddis menyatakan haddatsana, akhbarana, anba'ana. Jadi itu bukan perbincangan kita lah ibu sekalian, ya. Kita terus masuk ke depan sedikit bab yang ini. Okey, siapa yang boleh baca hadis? Ahlan. Saya Okey, cuba, silakan. Ustaz. Silakan. Hadis 62 ya, Ustaz. Baca dari atas panjang itu bab ini. Tarhil imami salat liyahtabiru ma indahum. Haddatsana Khalid Ma indahum minal ilmi. Ya. Ma indahum minal ilm. Haddatsana Khalid bin Makhlad. Khalid bin Makhladin. Berhenti je. Makhlad. Makhlad. Qala. Haddatsana Dia ada qala Khalid apa ni? bin- Qala. Haddatsana. Qala tu dia tak ada tulisan Qala, dia, tapi kena baca. Kena tulis ya, kena baca ya. Jadi belum haddatsana tu kena baca qala. Yang kalau awal ni pun wabihi qala, yang tengah-tengah ni Okey. qala. Okey. Wa bihi qala haddatsana Khalid bin Makhlad. Qala haddatsana Sulaiman
Qala haddatsana Abdullah ibn Dinar an Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Sallallahu alaihi wasallam. inna minasy syajari syajaratan la yasqutu waraquha wa innaha mathalul muslim. Okey. Hadithuni ma hiya qala fawqa an-nas fi syajaril bawadi. Qala Abdullah wa waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlatu fastahyaitu thumma haddithna ma hiya ya Rasulullah. Qala hiya an-nakhlah. Okey, alhamdulillah. Allah. Terima kasih banyak Puan Zaitun bacaan yang sangat baik. Daripada telefon. Oh ya ke? Okey. Yalah ramai guna telefon tu dia tak berapa nampak kan? Tak apa Okey. nampak sangat. Sorry. Setakat Terima kasih yang banyak. mampu lah. Okey, terima kasih banyak Puan. Siapa yang boleh tolong terjemah? Ataupun kita minta Ifah lah untuk tolong terjemah ya. Silakan Ifah. Bab tarhil imam al-mas'alah ala ashabi. Bab imam melontarkan soalan kepada hadirin liyaktabira ma indahum minal ilm, untuk menguji apakah pada mereka ilmu. Mereka tahu tak, untuk uji mereka tahu ke tak? Untuk menguji kemampuan ilmu mereka. Untuk menguji kemampuan ilmu mereka. Nabi SAW bersabda, inna minas syajaratan la yaskutu waraquha. Sesungguhnya daripada pokok ada pokok yang tidak gugur daunnya. Wa innaha matalul muslim. Begitulah perumpamaan bagi orang muslim. Hadithuni mahiyya. Mereka berkata kepada apakah ia? Hadisuni mahi. Tolonglah bagi jawapan. Gitulah. Ni Hadisuni mahi. masih Nabi yang tanya, tapi dia tak buat warna purple Ustaz. Tak apalah. Itu kan. Hadithuni mahiyya. Rasulullah bertanya, Rasulullah cakap, cuba bagi tahu aku apakah itu, apakah pokok itu. Betul. Qala fawaqa'an nasu fi syajaril bawadi. Orang-orang ingat itu adalah pokok di lembah. Yang ada di satu bawadi ni, badiah perkampungan pedalaman. Di pedalaman. Qala Abdullah. Dia bukan wadi. Kalau lembah tu wadi, Ifah. Ini bawadi, maknanya di pedalaman-pedalaman. Kata nama khas. Qala Abdullah fawaqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah fastahyaitu. Abdullah berkata, dia duk fikir dekat dalam diri dia itu adalah pokok kurma, tapi dia malu nak bagi tahu. Summa qalu hadithna ma hiya ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, bagi tahulah kami apakah pokok itu ya Rasulullah. Rasulullah pun bersabda, qala hiya an-nakhlah. Itu adalah pokok kurma. Okey, terima kasih Ifah. Ifah, siapa yang Abdullah dalam hadis ini? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar merujuk pada ni kan? Ibn Umar kan? Ya, baik. Jadi Abdullah bin Umar. Terima kasih banyak. Jadi Kak Syida, siapa nama guru Imam Bukhari? Minta buka suara Kak Syida. Okey, siapa guru Imam Bukhari? Namanya Khalid bin Makhlad. Makhlad. Khalid bin Makhlad. Okey, ini cerita dia tentang imam mengeluarkan satu isu ataupun bertanyakan satu soalan untuk menguji kemampuan ilmu penuntut ilmu ataupun anak murid dia. Kalau tarihil imam ni artinya imam ataupun pemimpin kan. Imam ni pemimpin sebenarnya. Bab pemimpin melontarkan satu isu kepada orang-orang dia untuk menguji kemampuan ilmu mereka. Jadi apa pengajaran dapat kita ambil daripada hadis ini puan-puan sekalian?
Boleh tak puan-puan yang tolong berikan dia punya pengajaran dia? Mula dengan Kak Ana dulu. Kak Ana silakan. Ya Ustaz. Saya cuba Ustaz. Puan Zaitun silakan. Kalau kita mempunyai ilmu, Okey. dan kita sampaikan, tak berkurang ilmu kita. Kalau kita ada ilmu, kita sampaikan tak berkurang. Okey, terima kasih. Okey, ada yang lain? Itu yang pertama. Terima kasih banyak Puan Zaitun. Salah satu teknik penyampaian ilmu. Macam mana? Soal jawab. Soal jawab ialah salah satu kaedah penyampaian ilmu oleh Ifah. Betul, itu yang kedua. Ahlan, Kak Anis. Kita pun tahu juga kita berhadapan dengan audience yang macam mana. Sebab tu kita tanya dia dari segi kemampuan ilmu dia. Kak Anis, awal-awal tu putus lah. Saya tak berapa jelas. Kita kena tanya audience kita tu macam mana. Jadi sebab tu yang kita kena tanya dia punya kemampuan ilmu dia. So kita dapat sampaikan dengan lebih baik lah. Okey, bertanya untuk mengetahui kemampuan ilmu audiens kan. Okey, terima kasih. Itu yang ketiga. Yang keempat. Pandangan Kak Ana Ustaz, kita kena tahu kita punya pelajar yang macam sahabat kita tadi kata, kita kena tahu background kita punya pelajar tu macam mana, tahap level dia. Sebab ada setengah pelajar ni kalau kita sampaikan ilmu tu terlalu mendalam, dia tak faham. Betul. Kadang-kadang takut dia salah faham kan. Jadi kita kena tahu juga background kita punya pelajar tu macam mana. Setuju? Terima kasih banyak Kak Ana. Okey, mungkin satu lagi tambahan. Macam bagi teaser Ustaz. Ni sebab Nabi cakap bagi perumpamaan biar sahabat tertanya-tanya macam Ustaz buat kat Facebook tu kan. Ustaz cakap. Okey. Lepas tu bagi teaser. Okey. Lepas tu orang pun jadi tertanya-tanya pasal apa Merangsang minat orang yang menuntut ilmu. Terima kasih banyak Ifah Okey, ada lagi tak? Puan, saya nak dengan satu je daripada Puan Halimah, boleh tak Puan Halimah? Okey ni, Puan ada Puan Cik. Okey, silakan. Mungkin juga daripada mungkin yang yang tersurat lah Ustaz. Yang berkata, yang memikirkan jawapan tu ialah seorang yang muda. Maka kemungkinan juga pengetahuan tidak bergantung kepada umur seseorang tu. Masya Allah. Apa nama Puan ya Puan? Saya Cik Nyonya. Memang nama Puan lah Cik Nyonya Ya, ya. Puan orang mana? Terengganu. Oh, orang Terengganu. Barakallahu fikum. Okey, Puan Cik Nyonya dah bagi satu jawapan yang sangat unik ya. Iaitu ilmu tidak bergantung pada usia. Yang dapat menjawab soalan itu ialah Abdullah bin Umar, orang muda. Masya Allah, itu satu jawapan yang saya tunggukan juga. Dan selain daripada itu, tak ada siapa pun yang menyebutkan bahawa perumpamaan orang beriman ialah dengan pokok kurma kan. Jadi tapi semua telah memberikan idea tentang metodologi pendidikan. Cuma satu lagi ialah orang beriman diumpamakan dengan pokok kurma ya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebenarnya Abdullah bin Umar masa tu dia ada cerita dia. Lepas habis kelas tu, dia pun pergi berjalan balik dengan Umar. Dia cerita sebenarnya, dia cerita. Sebenarnya saya nak jawab pokok kurma. Sahabat Nabi yang lain tu dah bagi jawapan macam-macam, tak betul. Dia nak jawab itu pokok kurma. Tapi dia tengok di situ ada Abu Bakar, ada Umar. Abu Bakar ni pakcik dia lah kiranya kan. Umar, ayah dia, sahabat-sahabat yang besar yang dah berusia duduk kat situ. Dan mereka semua orang besar, jadi malu lah Abdullah bin Umar nak jawab. Dan bila balik, dia pun bagi tahu ayah dia. Ayah, sebenarnya Abdullah tahu jawapan dia pokok kurma. Maka Umar pun geram lah. Umar kata, kenapa kamu tak jawab tadi?
Maknanya kalaulah dia jawab, Umar pun tumpanglah bangga. Yang jawab tu bukan orang lain, anak aku juga kan. Jadi Umar tanya, kenapa kamu tak jawab tadi? Jadi ceritanya dalam menuntut ilmu pun ada masa kita kena berani untuk memberikan pandangan. Walaupun kita rasa, alamak betul ke aku ni kan? Nak tanya soalan pun fikir panjang. Tengok-tengok soalan aku ni low class. Orang lain besar-besar pun tak tanya, kita nak tanya soalan tu. Memang malu pun sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau kita dapat menghilangkan rasa malu tu dan bertanya, bukan sahaja kita yang mendapat ilmu, bahkan orang lain pun turut mendapat ilmu. Kadang-kadang benda yang kita tanya tu benda yang kecil, tapi orang lain pun nak tahu. Tapi semua pakat malu nak tanya. Jadi orang lain semua tanya soalan yang level-level tinggi konon-kononnya. Padahal soalan yang level kecil tu, semua orang nak tahu sebenarnya. Jadi di situ banyaklah pengajaran, alhamdulillah. Tapi antara ceritanya ialah yang paling penting ialah penyampaian ilmu. Dan yang keduanya ialah bagaimana Muslim ini diumpamakan dengan pokok kurma. Yang mana pokok kurma ini dia tak jatuh daun dia. Apa kaitan tu? Puan-puan sekalian, dia pokok kurma dengan orang Islam dengan pokok kurma ni apa kaitannya sebenarnya? Ada sesiapa boleh bagi idea tak? Apa kaitan sebenarnya orang Islam dengan pokok kurma? Pokok kurma ni dia tahan lasak Ustaz. Dia tahan lasak. Maknanya kalau orang Islam? Cuaca panas pun dia boleh hidup ke? Jadi orang Islam ni macam mana Kak Ana? Tahan Saya segala bagi ujian. contoh tu lah pokok kurma tu Ustaz. Orang Islam ni tahan ujian kata Kak Anis. Mana pokok kurma ni Kak Ana kata tahan Memberi lasak. manfaat. Orang beriman ni dia memberi manfaat. Sebagaimana pokok kurma. Okey. Ya. Orang beriman dia memberikan manfaat kepada orang lain. Betul? Kalau di negara kita ni, kita boleh umpamakan orang beriman ni dengan pokok apa? Ibu? Pokok kelapa. Sawit. Yes, pokok kelapa. Okey. Pokok apa lagi? Pokok pisang boleh ke? Pokok pisang. Pisang. Pokok pisang pun boleh kan? Pisang boleh pisang. Pokok pisang, pokok kurma. Dan pokok pisang pun kita Maknanya- biasa. Ya, Anis? Maknanya setiap inci memberi manfaat Ustaz. Setiap inci daripada pokok tu memberi manfaat. Begitulah perumpamaan orang beriman tu lah. Betul. Dan kalau kita tanya orang yang pandai bercucuk tanam ni, banyak lagi lah ideanya kan. Saya ni saya tak pandai. Tapi maknanya kalau kita kata pokok pisang, kita biasa mendengar pepatah menyatakan, apa dia yang berkaitan dengan pisang ni? Siapa ingat pepatah Melayu berkaitan dengan pisang? Takkan berbuah dua kali. Takkan berbuah dua kali. Apa maksudnya? Puan-puan sekalian, pisang takkan berbuah dua kali. Dari segi peribahasa. Okey, Jadi Kak Alina bahasa tu dulu. dia menunjuk kalau buat silap jangan ulang lagi. Ya, kalau buat silap jangan ulang lagi. Itu yang ada dalam kamus, betul. Kak Anis apa tadi Kak Anis? Sama. Saya nak bagi tahu masuk peribahasa tu lah. Sama. Kak Alina tadi? Tidak hidup dua kali. Tidak Sama lah hidup dua Ustaz. kali, Puan Anis. Apa Kak Alina? Sama lah tadi pisang Sama jangan juga. lakukan kesilapan dua kali. Takkan berlaku. Saya nak tanya guru bahasa yang ada dalam kelas ni, Puan Kamariah. Tapi malu pula nak tanya dia. Okey. Tapi saya pun dah fikir kenapa pula tak nak pisang takkan berbuah dua kali. Maknanya jangan ulang benda yang sama dua kali kan. Tapi apa salahnya kalau pisang berbuah dua kali, puan-puan? Ibu. Ustaz, pisang tu tak boleh buah dua kali sebab lepas dia ada ambil buah tu kita akan tebang ibu dia. Sebab anak dia ada banyak-banyak. Anak dia banyak Tapi kalau pisang tu berbuah dua kali ada masalah tak Puan Halimah? Tak pernah lah ada kot. Tak tahu kan. Pisang Maksudnya- tu tak akan berbuah dua kali Ustaz. Pokok pisang tu dia Takkan. buah sekali dia akan mati. Okey Kita Kak kena Salina. tebang dia. Kak Salina Puan Halimah macam ni sebab orang ramai-ramai tadi bagi tahu dan kamus pun bagi tahu
jangan biarkan pisang berbuah 2 kali. Yang ni jangan biarkan satu benda tu, benda yang sama berulang kali. Benda yang buruk tu jangan dibiarkan berulang 2 kali. Persoalannya pisang berbuah 2 kali ni benda yang buruk ke benda yang okey je? Ustaz, dia bukan jangan Ustaz. Dia takkan berbuah. Okey. Kak Salina macam mana? Ya, dia tidak, pokok pisang tu naturally dia tak akan buah 2 kali. Dia bukan jangan. Dah geram Kak Salina, apa tanya soalan macam ni. Memang Allah jadikan pisang tu dia sekali je dia berbuah, Ustaz. Macam mana tu? Okey, saya faham apa yang Ibu sebutkan. Sebab saya kata macam tu disebabkan kamus dan beberapa tulisan yang saya temui dia sebut jangan biarkan pisang berbuah 2 kali. Nah, begitu. Jadi persoalan saya, kenapa kita kata jangan biarkan pisang berbuah 2 kali? Tapi kalaulah Allah tentukan pisang tu boleh berbuah 2 kali kan okey. Jadi saya pun sama pegangan dengan Kak Selina, dengan Puan Halimah. Saya melihat isunya bukan jangan, tapi isunya pokok pisang takkan berbuah 2 kali. Maknanya benda yang ajaib ni dia tak akan berlaku kali kedua. Peluang dia tak akan datang kali kedua. Mungkin datang, tapi kali pertama datang peluang tu kita kena grab terus peluang tersebut. Jadi itu yang saya faham lah, tapi mungkin ahli bahasa dia ada filosofi yang lain lah. Tapi saya dah check PRPM tu. Okey, cuba kita lihat ni kan. Pisang, bincang pasal pisang pula kita ni. Pisang kan ada kat syurga, tak apalah. Okey, Masya Allah. Selesai masalah kita. Pisang ada kat. Okey dia. Sekali tertipu atau kerugian tentu akan berjaga-jaga pada masa akan datang. Jadi dekat begitu. Jangan biarkan kita tertipu buat kali kedua. Jadi sedangkan bukannya isu jangan, tapi tidak kan? Tidak. Tapi ala kullin, tak apalah cerita tu yang mana satu. Orang Islam ni dia tak semestinya dengan pokok kurma je. Dengan apa sahaja yang boleh memberikan manfaat, itulah perumpamaan orang Islam. Pokok kelapa, pokok pisang. Tapi pokok kurma ni kenapa Nabi buat perumpamaan pokok kurma? Kerana sahabat Nabi hidup dengan dikelilingi pokok kurma. Dan pokok kurma ni dia ada satu nilai yang begitu besar. Daunnya tak gugur macam daun yang lain. Yang gugur jatuh kan. Ini menunjukkan orang yang beriman kepada Allah ni dia berprinsip. Dia berprinsip, dia tak main akidah tu sekejap ada, sekejap tak ada. Iman tu sekejap turun merudum, turun naik iman tu betul. Tapi tidaklah sampai merudum, jatuh iman, sampai hilang, kemudian nak tumbuh balik. Dia bukan begitu ciri orang beriman. Ciri orang beriman ni dia berprinsip. Soal iman naik turun tu cerita lain. Soal amalan banyak sedikit cerita lain. Tapi prinsipnya dia teguh. Allah sebagai Tuhan dia, Rasulullah sebagai utusan Allah yang dipercayai, Al-Quran sebagai kitab panduan dia. Ini dia pegang sungguh-sungguh. Dia tak akan hilangkan prinsip tersebut. Jadi begitulah ya. Okay. Pokok kurma dan tak gugur ya, pelepah. Baik. Jadi begitu cerita dia. Allah Alam. Okey, ada apa-apa lagi perempuan sekalian? Ustaz, saya nak tanya. Silakan Ifah. Yang hadis pertama tadi kan Abdullah bin, kalau dekat dalam yang hadis tu dia tulis Amrin ada waw tu kan. Selama ni saya ingatkan Amru bin As Ustaz. Rupanya Amar ya Ustaz. Dia macam mana ya? Saya pun tak tahu juga Ifah yang mana satu lebih. Amru pun boleh dibaca Amru. Dia sebenarnya Umar dengan Amru ni ejaannya sama. Ain, Mim, Ra. Satu dibaca Umar, satu dibaca kalau kita baca ada baris semuanya Amru. Kalau kita baca ada baris lah Ifah baca Amru. Jadi apa yang nak membezakan antara Umar dengan Amru? Okey, untuk membezakan antara Umar dengan Amru, maka Amru tu dah ada letak waw di belakang. Untuk memudahkan kita membezakan antara Umar dengan Amru. Bayangkan kalau buku tu dia tulis nama Ain Mim Ra je tanpa baris. Kita nak baca Umar ke kita nak baca Amru? Pening kan? Maka untuk membezakan antara Umar dengan Amru, satu dia eja macam ni, Umar. Satu Amru tu dia eja dengan ada waw di belakang. Okey. Itu yang pertama Ifah ya. Yang kedua,
orang Arab ni dia tak baca baris belakang, kan kita kena berhenti. Kita contohnya wal fajr, kita tak baca wal fajri kan, wal fajr. Baik. Tapi jadi bahasa mudahnya, nak mudah sebut, kita nak sebut fajr, payah. Payah nak sebut fajr. Ataupun banyak lagi lah perkataan lain, asr, payah nak sebut asr. Maka mudahnya asar, fajar, an-najmu, an-najm, an-najm, baca najam, al-kahfi, kalau berhenti al-kahf, al-kahf, payah, maka baca al-kahf. Abu Bakrin, Abu Bakar, ya, Abu Bakar. Jadi dia macam ada baris pada huruf kedua hujung tu. Begitu juga dengan Amru, sebenarnya baca Amr, Amr, tapi payah nak baca Amr, baca Amr. Dia nak kata, saya nak kata baca Ammar terus pun macam tak berapa kena tanya orang Arab lah. Tapi guru saya pun dia sebut Ammar, ya, Ammar, Abu Bakar, Ammar. Begitu cara sebutan dengan kita mematikan baris hujung tu kerana dia berhenti. Tapi kalau Ifah baca terus, kena baca Abdullah ibni Amrin. Cara bacaannya lain pula. Dia kena tahu keadaan tu. Kalau saya nak berhenti, Abdullah ibni Amr. Tapi kalau kita nak sambung, Abdullah ibni Amrin, sekian. Boleh Ifah? Ustaz, enggak Ustaz. Okey. Sekarang ni kita masuk satu lagi hadis yang lain. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya sikit. Waalaikumsalam. Sila. Ustaz yang tadi yang hadis yang kedua ni lah tadi kan. Jadi yang kita nak kata nak berbicara tentang ilmu huraian kepada cara kenapa Nabi sampaikan hadis yang macam tu lah. Yang kata Abdullah tu tadi, yang dia tahu jawapan dia, tapi sebab apa dia tak cakap. Boleh ke kalau kita nak kata yang sebab dia muda kan, dekat dalam majlis tu ramai orang yang lebih tua. Boleh ke kita nak kata kalau dia menjaga adab dia sebagai orang muda, dia tak nak menunjukkan yang dia tu tahu. Lebih tahu lah orang kata. Boleh ke kita nak kata macam tu? Okey, minta maaf sebenarnya dia bukan kat Suraya Bendahari kan? Bukan, ni Suraya. Suraya saya tertukar tadi. Minta maaf banyak Puan Suraya minta maaf. Nama Puan Suraya ni ada dalam Quran Ada dalam Quran tak? Tak ada lah, tapi terjemahan, tafsiran. Itu annahu huwa rabbus syi'ra. Asy-syi'ra tu artinya kata sebagai mufassir bintang Suraya dengan sa, ya, sa, Suraya. Tapi tu ejaan dia sa kan Ustaz kan? Sa. Suraya, yakni bintang. Bintang ni satu benda yang indah, benda yang cantik. Apalagi kalau bintang Suraya tu menterjemahkan bintang Syi'ra. Syi'ra ni bintang yang besar dan agung kalangan orang Arab. Begitulah. Kita pun panggil bintang Suraya kan. Ya, baik. Bolehkah kita kata bahawa ini menjaga adab? Satu sudut, ya, mungkin kita boleh katakan ia menjaga adab. Tapi sebenarnya dalam dunia ilmu ni, dia tak ada beza antara penuntut antara usia sebenarnya. Dan guru pun dia tak boleh kata ni orang muda, ni orang tua, apa tak ada. Dan dalam bab ilmu ni dia sama je. Orang muda tak boleh malu dengan orang berusia pun tak perlu malu dengan orang muda. Bahkan orang berilmu pun dia tak perlu malu dengan orang yang kurang ilmu. Contoh macam saya kan. Saya nak belajar, saya masuk satu kelas. Saya ni dah mengajar rata dah, tapi saya nak ada benda yang saya tak pandai. Bila saya masuk kelas tu, saya nak belajar, saya tak boleh kata saya ni level tinggi berbanding orang lain. Semuanya satu level je, ya, semua satu level. Jadi bila semua satu level, saling menuntut ilmu, saling ada semangat sportif, dorong-mendorong antara satu sama lain, tak boleh pandang rendah pada orang lain. Sebagaimana kita pergi seminar, dalam seminar tu ada orang berusia 60 tahun, ada orang berusia 50 tahun, ada juga orang yang berusia belasan tahun. Ada juga pelajar universiti join dalam seminar tersebut. Maka kita tak boleh memandang rendah kepada sesiapa pun. Jadi Puan Suraya, saya lihat yang lebih tepat bukan isu adab, tapi isunya Ibn Umar dia malu. Dia malu sebab dia sendiri pun kata tu, fastahyaitu, saya rasa malu nak sebut jawapan tu kerana memikirkan ada Pakcik Abu Bakar, ada sahabat-sahabat besar dan ada ayah dia.
Umar. Tapi yang lain semua tak dapat jawab masalahnya. Jadi dia diam je lah kerana dia malu. Dan Umar pun tegur Puan Suraya. Umar tegur, kenapa kamu tak cakap tadi? Maknanya kalau benda tu adab, pasti Umar tak tegur. Jadi itu bukan isu adab, tapi isunya isu malu tu sendiri. Wallahualam. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Sama Puan. Okey, sekarang ni kita pergi ke bab yang seterusnya. Saya terpaksa tinggal beberapa hadis dalam Bukhari tu kerana dia isunya isu yang terlalu teknikal. Bila isu terlalu teknikal tu berat sikit. Apakah? Sina? Nak tanya soalan. Hadis nombor 1 tadi kan? Nabi dia bercakap dengan nada yang tinggi kan? Maksudnya dia macam maknanya dia nak sampaikan tu perkara tu mesti perkara tu yang penting Ustaz, kalau dia bercakap macam tu menggunakan suara yang tinggi tu. Betul? Satu benda penting, betul? Okey. Terima kasih Kak. Okey, ada ruangan di chat. Maksudnya tak salah kita mencuba, tak salah, cuba je. Betul salah cerita lain. Dan sesiapa yang memandang rendah pada orang lain, itulah orang yang tidak ada adab. Contohnya ada kalangan kita tanya soalan dan orang lain pun macam kita memandang rendah kepada soalan dia tu. Kalau kami, kalau Ifah lah, Ifah akan sebut bahasa orang kampung Ifah kan, dia pandang jeh. Betul tak Ifah? Dia jeh dia pandang orang tu. Jeh ni maknanya dia pandang rendah pandang orang tersebut. Soalan orang tersebut. Tak boleh, itulah orang yang tidak beradab. Orang berilmu ni dia tak akan pandang rendah pada sesiapa pun. Tanyalah soalan apa pun tak apa. Tapi janganlah kita dalam majlis ilmu, tengah orang lain syok-syok menuntut ilmu ni, kita asyik menyekat perkembangan ilmu tu dengan bertanya perkara yang sama berulang kali. Jadi itu pun membuatkan orang geram juga, tapi dalam kelas kita ni tak ada. Kan dah cerita yang lepas. Kan Ustaz baru cerita tadi, tapi tanya juga. Jadi itu kadang-kadang dia akan buatkan orang lain pun geram. Itu adab di tingkat orang bertanya lah. Kenalah tengok apa pula soalan yang ditanya. Janganlah kita duduk ulang soalan yang sama sampaikan menyebabkan orang lain pun lambat untuk mendapat ilmu dan informasi yang baru kan. Okey. Tapi bagi penuntut ilmu dia kena jadi macam Imam Syafi'i, sabar je lah. Layan je lah. Tapi di peringkat yang bertanya pun dia kena tahu keadaannya. Baik. Tak boleh malu kalau baca tak lancar sebab semua tak lancar. Kalau ada kalangan kita semua lancar, kita seorang tak lancar, malulah juga kan. Yang kita ni Ifah seorang je lancar. Yang lain kita semua lebih kurang sama. Jadi nak malu apa kan? Baca je. Okay. Sekarang ni kita lihat pula pada bab yang baru. Bab man qa'ada haisu yantahi bihil majlis wa man ra'a furjatan fil halqati fajalasa fiha. Bab orang yang duduk sehinggalah habisnya majlis. Bab orang yang duduk, apa dia ya? Tak silap ni. Bab man qa'ada haisu yantahi bihil majlis. Bab orang yang duduk di belakang majlis, di bahagian belakang. Wa man ra'a furjatan fil halqati fajalasa fiha. Dan orang yang melihat ada ruang kosong di hadapan, maka dia duduk di bahagian hadapan. Munasabah hadha li kitabil ilmi bihati anal murad bil majlis min halqatul ilm wa majlisul ilm. Okey. Wa bihi qala, cuba ibu tengok saya baca, nanti sampai ke terjemahan dia, minta Ifah baca dan terjemahan terus. Wa bihi qala haddatsana Ismail. Ismail ni guru Imam Bukhari. Qala haddatsani Malik an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah anna Aba Murrah maula Aqil bin Abi Talib akhbarahu an Abi Waqid al-Laisi radhiyallahu anhu. Jadi Abi Waqid al-Laisi ialah sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Okay, silakan Ifah. Anna Rasulullah sallallahu Anna alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bainama huwa jalis fil masjid wan nasu ma'ahu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kami dalam satu majlis dalam masjid, id aqbala thalathatun nafar fa aqbalat, datanglah 3 orang lelaki, fa aqbalatnan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahid, ada 3 orang lelaki masuk ke dalam masjid, 2 orang lelaki datang kepada Rasulullah dan seorang pergi. Qala fa waqafa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Boleh Ifah, fawaqafa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berdiri di hadapan Rasulullah. Maka 2 orang tu berdirilah di situ dalam majlis tu. 2 orang yang datang tu berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amma ahaduma fara'a furjah fil halaqah fajalasa fiha, yang salah seorang daripada mereka nampak tempat kosong dalam halaqah tu, dia pun duduk kat tempat kosong tu. Wa ammal akhar fajalasa khalfahum, yang lagi seorang duduk dekat belakang. Yang tadi nampak tempat kosong, dia pergi duduk tempat kosong, lagi seorang duduk dekat belakang halaqah tu. Wa ammat thalith fa adbara zahiban, yang ketiga dia berpaling dan pergi. Falamma faragh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, apabila telah selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ala ukhbirukum an an-nafar ats-tsalatsa, nak tak aku bagi tahu pada kalian tentang 3 orang yang datang tadi. Amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahullah, yang pertama dia minta maaf Puan Ana. Ala ukhbirukum anin nafar ats-tsalatsa, nak tak aku beritahu kepada kalian tentang 3 orang tadi. Amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahullah, yang salah seorang daripada mereka tadi mendekatkan diri kepada Allah, Allah mendekatkan diri kepadanya. Wa ammal akhar fastahyallahu minhu, yang seorang tu dia malu-malu dengan Allah, Allah pun malu-malu dengan dia. Wa ammal akhar fa'aradallahu anhu, yang seorang lagi dia berpaling, Allah pun berpaling daripadanya. Okey, terima kasih Ifah. Kak Ana kata laju sangat tak dapat tangkap Ifah, tanpa melihat kepada hadis, boleh tak Ifah ceritakan secara cerita sendiri tanpa terikat dengan hadis? Ada 3 orang, masa tu Rasulullah SAW tengah bersama sahabat dalam satu halaqah dalam masjid tengah menyampaikan ilmu. Kemudian ada 3 orang lelaki datang. Lepas tu seorang tu dia nampak tempat kosong, dia pun pergi duduk kat tempat kosong tu. Yang lagi seorang dia duduk dekat bahagian belakang. Laki yang ketiga dia berpaling dari majlis tu, dia tinggalkan majlis tu. Rasulullah pun tanya, nak tak aku bagi tahu tentang 3 orang tadi. Nabi pun cakap, orang yang pertama tu, orang yang mengisi tempat kosong tu, dia mendekatkan diri kepada Allah, Allah pun mendekatkan diri kepada dia. Orang yang kedua yang duduk kat belakang tu, ibarat macam dia malu-malu dengan Allah, Allah pun malu-malu dengan dia. Orang yang ketiga yang meninggalkan majlis tu, dia berpaling daripada Allah, Allah berpaling daripada dia. Minta maaf Kak Ana. Okey, terima kasih banyak. Ada satu, bila saya dengar cara Ifah cakap ni, saya teringat dengan satu kawan saya, Ustaz Zainal Abidin, Ustaz Senik. Cara penyampaian tu lebih kurang sama. Best kalau dapat dengar ni, tapi saya pun tak tahu mana nak cari benda ni. Ada satu benda yang bagus lah. Tak adalah, tahulah kat mana nak cari puan-puan sekalian. Tak apalah. Tapi Ustaz, dia kartun. Okey, silakan apa? Saya nak tanya yang malu-malu dengan Allah dan dia malu-malu dan Allah malu-malu dengan dia. Macam mana tu? Tak faham. Macam mana tu Ifah? Puan-puan sekalian macam mana tu? Sebab yang duduk tu tahulah dia memang nak belajar. Okeylah. Yang duduk belakang tu maknanya dia malu-malu dan Allah pun malu-malu. Apa dia punya tu macam mana? Siapa boleh tolong, siapa yang ada jawapan pasal malu-malu tu? Tak jelaskan maksud apa tu. Ifah sendiri, apa maksud malu-malu tu? Betul tak Ustaz, macam dia berkira-kira nak dekatkan dia kepada Allah, Allah pun macam bagi sikit-sikit kat dia gitu. Okey. Maknanya dia malu, maka Allah pun dia gini, Allah bila dia malu, dia duduk tu dalam keadaan malu, Allah bagi sedikit ilmu pada dia, itu betul.
Yang kedua, Allah malu pada dia tu artinya Allah merahmati dia dan Allah tidak azab dia. Allah tak bagi hukuman pada dia kerana dia datang juga nak belajar. Jadi Allah tetap memberikan rahmat pada dia dan Allah malu untuk, kalau boleh kita sebut malu lah. Sebenarnya tak ada kata Allah malu sebab Allah bukan manusia macam kita kan. Tapi kalau boleh kita pinjam perkataan malu tu sekejap, maknanya Allah malu untuk menghukumnya, Allah tidak jatuhkan hukuman kepada dia. Sebagaimana kalau kita sebut Allah malu untuk menolak permintaan orang yang angkat tangan berdoa pada Allah. Jadi kalau kita doa pada Allah, Allah malu nak buat tak tahu je. Artinya Allah mengabulkan doa kita. Tapi dalam bentuk kehendak Allah. Allah malu terhadap orang yang duduk belakang tadi. Artinya Allah tetap merahmati dia, beri kebaikan pada dia. Cuma kedudukan dia tu tak setinggi kedudukan orang yang dia tengok ada furjah, ada tempat kosong di ruang agak hadapan dan duduk di depan tu. Itu yang terbaik lah. Itu yang baik. Boleh Ustaz, macam contohnya ini nak menegaskan tentang kepentingan majlis ilmu. Betul juga, ini menegaskan kepentingan majlis ilmu. Maksudnya kalau kita bersemangat untuk majlis ilmu pergi ke depan, maksudnya Allah macam lebih, bukan nak kata lebih appreciate, maksudnya Allah lebih rahmatilah, sampaikan bila orang yang ada tinggalkan tu Allah pun macam nak jauhkan dari, macam tu lah. Macam tu lah boleh kita katakan. Terima kasih banyak Puan Atikah. Atikah ke Atikah? Ustaz. Ya, silakan. Atikah. Ustaz, yang malu tu walaupun orang tu tak berapa nak lah, tapi disebabkan kasih sayang kasih sayang Allah tu lebih, dia melebihi pada yang lain-lain. Jadi macam mana pun dia akan bagilah juga keberkatan ke whatever lah. Ya tak Ustaz? Betul. Allah bagi juga macam mana pun. Terima kasih Puan Halimah. Puan Atikah. Atikah artinya orang yang cantik, orang yang lawa. Kalau kita tukar kepada Atikah yang tadi, Atikah itu orang yang lawa. Tapi kalau Atikah, sahabat Nabi dulu namanya Atikah, itu ialah orang yang wangi, semerbak wangi. Baik, itu beza ya. Jadi sekarang ni betul apa yang puan-puan semua sebut tadi, semuanya betul. Alhamdulillah. Ada lagi tak yang nak tambah? Tapi sebelum puan-puan nak tambah, artinya orang yang menuntut ilmu ni dia ada 3 kategori. Cerita 3 kategori. Ketiga-tiga kategori ni Nabi sebut dalam bentuk yang praktikal. Ya. Ada orang yang menuntut ilmu ni dia bersungguh. Kalau dalam kategori yang kita pergi ke majlis ilmu, dialah yang duduk barisan hadapan. Kalau dia terlambat hari tu pun dia cuba cari di mana ruang hadapan yang dia boleh duduk, dia nak duduk depan. Kenapa duduk di depan? Kerana bila duduk di depan tu, dia akan memberikan fokus yang lebih mendalam terhadap ilmu. Okay, baik, satu. Kalau kita dalam program kita ni dengan minta maaf, orang yang masuk awal dan sebagainya, tapi kadang-kadang kita masuk lambat kerana ada masalah tu, cerita lain lah. Masing-masing ada kekangan kan. Baik. Yang kedua, ada orang ni dia jenis suka duduk belakang-belakang. Kenapa duduk belakang tu? Kalau duduk belakang tu kerana kedudukan belakang tu paling strategik, kerana dia dewan meninggi. Macam contoh orang yang pergi dewan kuliah di universiti tu yang belakang tu makin tinggi. Dia ni suka duduk belakang kerana dia dapat lihat pembentangan lecturer tu dengan lebih mendalam. Dia bukan tak nak duduk depan, tapi bagi dia duduk di belakang tu lebih sesuai untuk dia tengok pembentangan lecturer, maka dia duduk di belakang. Tak ada masalah yang tu. Yang penting dia ada kesungguhan dia. Tapi dalam keadaan biasa, kalau dia duduk belakang tu kerana dia malu-malu, dia takut kena tanya nanti, takut kena baca ke nanti, maka dia boleh ilmu, Allah takkan hukum dia, tapi dia tidak akan setinggi ilmu orang di hadapan. Baik. Tapi kadang-kadang kan ada orang duduk belakang tapi lebih berilmu daripada orang di hadapan. Maksudnya begini, kalau kita, contohnya saya Zulkhairi, kalau Zulkhairi duduk di belakang, berbanding dengan Zulkhairi duduk di hadapan, jauhlah lebih baik Zulkhairi yang duduk di depan berbanding Zulkhairi duduk di belakang.
Walaupun Zulkhairi yang duduk di depan ni lebih rendah ilmunya daripada seseorang yang duduk di belakang tadi. Zulkhairi duduk depan tapi berbanding dengan ilmu Ifah, lebih tinggi ilmu Ifah lagi duduk belakang. Tetapi kalau Zulkhairi sendiri duduk di depan, dia lebih baik daripada Zulkhairi yang duduk di belakang dibandingkan dengan diri kita sendiri. Puan-puan sekalian. Boleh jelas kan? Baik. Dan ada golongan ketiga, dia tak berapa minat dengan majlis ilmu. Dia dengan majlis ilmu pun dia tawar. Kadang-kadang seorang tu dia suka majlis baca Quran je, tajwid je. Sampai bila kita nak betulkan tajwid? Kita puan-puan sekalian kena betulkan. Pihak kuliah puan-puan pun buat kuliah ilmu dengan tajwid dengan Ustaz Arif, kena betulkan. Tapi takkanlah semua kelas kita nak join tu kelas betulkan tajwid, betulkan Quran je. Kerana tajwid ini Ustaz, setuju. Ya? Setuju. Tajwid ini kita belajar, kita boleh belajar bagi siapa yang betul-betul nak ilmu tajwid, silakan. Tapi kita tidak boleh memaksa orang untuk mempelajari hukum hakam tajwid yang terlalu mendalam. Contohnya saya, kalau puan-puan tanya saya mak badal, mak iwat, saya pun tak pandai. Walaupun saya pernah belajar, tapi itu bukan fokus saya. Mak badal ke mak iwat ke, apa beza mak lazim kalim musaqqal, harf kalim mukhaffaf lah. Itu nama-nama yang dia datang kemudian, dan bagi ulama ia bukan satu benda yang penting untuk kita mengetahui secara terperinci benda-benda tersebut. Yang penting kita tahu hukum hakam yang asas, izhar halqi, mad, ikhfa syafawi, itu hukum hakam yang asas. Mana satu kita nak kena dengung, mana satu kita tak kena dengung. Bahkan ada orang tak tahu pun apa benda izhar, apa benda ikhfa. Tapi dia tahu mana satu nak kena dengung, mana satu tak perlu dengung, baca Al-Quran dia okey. Kita tanya dia, kenapa yang dalam tanwin baca izhar? Kenapa yang ni tanwin baca dengung? Dia kata dia tak tahu, tapi sejak kecil lagi dia belajar dengan mak dia, ayah dia macam tu cara bacaan. Tapi nama hukum dia tak tahu. Pun tak ada masalah puan-puan sekalian. Yang penting bacaan Quran itu betul. Itu yang penting. Jadi bukannya tahu nama tu. Macam kita belajar hadis. Ibu-ibu tak perlu tahu ni. Saya tak cerita pun hadis mu'dhal, hadis mauquf, hadis maqtu', hadis munkar, hadis matruk, hadis aziz, hadis masyhur, hadis gharib, perawi tidak thiqah, perawi munkar, perawi macam-macam lagi nama, kazab, muttaham, syiah, rafidah. Saya tak cerita benda tu. Kenapa? Tak penting pun ibu-ibu nak tahu benda tu. Yang kita perlu tahunya ialah apa pengajaran daripada hadis ni sebenarnya. Hadis ni Nabi nak ajar kita buat apa? Itu yang penting. Bukannya kalau kita nak belajar ilmu hadis yang betul. Ini pengajian ilmu hadis lah. Dia akan bahas ni. Kenapa baca hadasana? Kenapa tak baca akhbarana? Kenapa tak baca amba'ana? Kenapa baca hadasana tak baca hadasani? Kemudiannya siapa Ismail ni? Ismail itu Ismail bin apa? Dia hidup kurun ke berapa? Dia meninggal bila? Siapa tok guru dia? Siapa anak murid dia? Apa contoh hadis yang lain? Berapa banyak hadis yang Imam Bukhari ambil daripada Ismail ni? Ismail ni boleh terima ke tak boleh terima? Ismail ni pula ambil daripada Malik. Siapa Malik ni? Malik bin apa? Hidup zaman bila? Siapa anak murid dia? Siapa guru dia? Dia tinggal kat mana? Siapa? Macam-macam soalan. Kita tak belajar benda-benda ni puan-puan sekalian. Kalau belajar benda ni, alamatnya satu hadis tentang bila boleh habis. Dan puan-puan tak akan mendapat banyak manfaat. Jadi kita belajar benda yang perlu untuk kehidupan kita puan-puan. Macam hadis ni, apa pengajaran daripada hadis ini tu yang perlu. Yang lain-lain tu kalau nak baca, Abi Waqid Al-Laisi. Siapa dia? Al-Laisi ni nama dia, kegelaran dia. Nama sebenar Abu Waqid apa dia? Itu tak payah. Itu tak penting untuk kita puan-puan sekalian, ibu-ibu ya. Yang penting ialah apa pengajaran daripada hadis ini. Tapi orang yang belajar khusus dalam bidang tersebut, contohnya IFAS dalam bidang Quran hadis di UKM, nak tak nak kena belajar dalam benda tu. Nak kena tahu benda tu. Ilmu periwayatan hadis, rijalul hadis, dan segala musalah hadis yang wujud. Ya. Baik. Jadi ada orang tu dia tak minat menuntut ilmu, maka Allah tak bagi dah ilmu pada dia. Sehinggalah dia nak tak nak dia kena tanamkan semangat untuk menuntut ilmu. Ya. Okey, ada soalan lain sebelum kita tengok lagi? Ataupun ada sebarang faedah yang ibu-ibu nak kongsikan? Ahlan. Okey, satu soalan untuk ibu-ibu. Okey, Kak Syeda silakan. Keadaan sekarang ni kan,
majlis ilmu kan macam bertabur-tabur lah Ustaz, banyak kan di sana sini kan. Jadi macam kita rasa macam nak grab semua, tapi kita sampai masa tu kita macam tak terkejar lah semua kan, macam ada pagi, petang, siang, malam, pagi semua ada kan. Jadi macam kita macam tak apalah hari ni nak rehat sikit lah sebab pagi tadi dah ada majlis semua. Tengah hari ni pun ada juga, tapi tak apalah kita ambil malam nanti kan. Kalau kita bagi-bagi macam tu okey ke Ustaz? Boleh ke macam tu Ustaz? Okey, kita tak perlu rebut semua majlis ilmu. Yang penting kita tahu apa benda yang sesuai dengan bidang kita, ya. Kalau kita majlis ilmu bertabur lah mula subuh tadi sampailah ke malam, ada je majlis ilmu. Jadi kita pulang kita nak pilih yang mana satu, kita larap berapa banyak, dan kita tak perlu paksa diri kecuali memang kita dah terbiasa. Macam Kak Lina ni dah terbiasa, 2 majlis ilmu serentak gerak. Dua-dua otak, satu otak kanan, satu otak kiri. Tu tak apalah sebab dah terbiasa, ada khibrah dia. Tapi bagi kita yang baru nak berkecimpung, tak perlu kita paksa diri. Kita dapat 2-3 kali majlis ilmu seminggu pun okey. Dalam kelamaan kita nak setiap hari pun okey, alhamdulillah. Sebab itu bagi saya dalam kelas online macam ni, kalau ibu-ibu nak tanya sambil nak belajar sambil baring pun boleh. Nak belajar sambil makan pun boleh. Maknanya dalam keadaan tenang, relax je, ya. Baik. Jadi kita dapat 1-2 pun okey. Macam saya pun akan pilih kalau kita nak tengok YouTube sebagai contoh. Pelbagai majlis ilmu. YouTube yang daurah yang 3-4 jam pun ada. Saya biasa dengar daurah sampai 4-5 jam. Kita habiskan dalam tempoh 2-3 hari. Kadang-kadang tengah bawa kereta habis 1 jam. Sambil ayam baju habis dalam setengah jam ke 45 minit. Sambil-sambil kita baring kita dengar lagi sebagai contoh 4-5 jam daurah. Dah beberapa daurah dah, daurah tentang solat, daurah tentang perbincang mustalah hadis secara lebih mendalam. Beberapa daurah dah saya habiskan dalam YouTube. Tapi adakah saya nak kena belajar semua benda dalam YouTube tu? Taklah, tak mampulah saya kan. Majlis ilmu guru saya pun saya banyak lagi tak ikut, baru saya ikut sikit. Jadi yang pentingnya kita tahu apa tumpuan kita. Kita nak belajar bidang apa sebenarnya. Okey, baik. Ustaz. Okey, silakan. Okey, makna kata okey, majlis ilmu ni dia adalah orang kata ialah pastinya amalan yang baik lah, betul? Betul. Jadi kalau kata kita nak kaitkan dengan hadis Nabi yang kata apa, amalan yang sedikit tapi istiqamah itu adalah lebih baik, boleh ke kita nak kaitkan macam tu juga dengan kita menuntut ilmu ni? Jangan kita semua kita nak belajar sampai satu pun kita macam tak dapat manfaat daripada tu. Mana kata kita belajarlah 1, 2, 3 ilmu, tapi kita ambil manfaat dan kita orang kata apa, praktikkan dalam kehidupan kita, itu adalah lebih baik. Boleh kita cakap macam tu Ustaz? Yang pentingnya betul Puan Saraya, yang pentingnya dia maintain istiqamah. Kalau ada orang tu memang dia boleh banyak dan dia maintain, itu lagi baik. Tapi ceritanya kalau kita dapat sedikit dan kita istiqamah, itu lebih baik daripada kita ambil banyak-banyak dan sekali kita penat. Jadi begitulah caranya, wallahu a'lam. Okay, baik. Terima kasih Ustaz. Sama. Baik, pun perbincangan dalam hadis ini, sahabat Nabi ni datang di masjid, orang tak solat tahiyatul masjid ke? Okay, maka ulama bincang mana yang utama ni kan. Nah, bila kita datang majlis ilmu, contohnya bila masjid buka ada kuliah al-maghrib. Bila ada kuliah maghrib, kita pun pergi ke masjid, kita nak duduk terus ke kita nak salat dulu 2 rakaat. Yang namanya tahiyatul masjid. Ada 2-3 orang jumpa saya, bagi tahu, kawan saya pun bagi tahu, dia tanya soalan lah. Dia kata dia masuk ke masjid masa kuliah maghrib. Dia pun salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian orang tegur dia, dalam majlis ilmu ni kena duduk terus. Sebab majlis ilmu lebih besar daripada salat sunat. Jadi kenapa salat sunat dulu? Ceritanya begitu. Jadi ibu-ibu sekalian, sebenarnya mana satu yang betul? Tindakan kawan saya yang salat 2 rakaat dulu ke? Ataupun sepatutnya duduk terus untuk majlis ilmu kerana majlis ilmu lebih besar daripada salatul sunnah. Okay, ada jawapan? Okey.
Tak ada jawapan Saya tu masjid tu Ustaz. Ustaz, Kak Ana Ha, ha. teringat masa Ustaz buat kelas dekat rumah sahabat kita yang Ustaz kata ada dalam banyak-banyak sunat, ada sunat yang patut kita dahulukan daripada sunat-sunat yang lain. Okey. Ustaz ingat tak hadis apa tu? Ada perkara-perkara yang kita patut dulukan. Dia ada banyak amalan sunat, tapi ada sunat yang patut kita dahulukan daripada sunat-sunat yang lain. Saya pun tak ingat dah hadis apa Kak. Dekat itu. Rasanya Ustaz pernah sampaikan bab tu. Tapi dah lama dah. Tak ingat. Jadi Kak Ana Ustaz. mana satu dulu Kak Ana kalau macam tu? Ustaz. Silakan Pak Halimah. Pak Halimah ke Pak ini? Pak Halimah. Halimatun. Kalau saya selalunya saya kalau ada majlis ilmu saya akan terus duduk dan dengar dulu. Sebab saya dah pernah dengar ada ustaz cakap majlis ilmu tu lagi ni daripada sunat tahiyatul masjid. Okey. Sama dengan jawapan Kak Salina ya di ruangan chat. Terima kasih Pak Halimah. Puan Asha? Ustaz, saya rasa saya pernah dengar lah kan. Kalau ada majlis ilmu tu pernah sahabat lah yang datang pergi masa Nabi punya ada ni. Majlis ilmu mana Nabi orang duduk, Nabi suruh pergi solat tahiyatul masjid dulu kan 2 rakaat baru duduk balik ke ni. Okey, Puan Asha bagi jawapan lain. Maaf kalau saya salah. Kalau saya salah minta maaf. Okey, Puan Asha, terima kasih banyak. Puan Asha kata solat sunat dulu. Beza dengan Puan Halimah dan Kak Salina tadi kan. Okay, Puan ini. Puan Nur Aini Isa ada nak bagi respon ke tu? Ya Ustaz. Solat sunat dulu. Sebab apa saya ada dengar lah dan kata suruh pergi solat sunat dulu. Sama dengan Puan Asha tadi kan. Dan sama juga jawapan dengan Puan Sofia. Okey Kak Nis. Nur Ainisa tu mak Ya saya. ke? Tak bagi Masya tahu. Allah. Dua rajin. Okey. Kak Salina tambah solat dulu kalau majlis ilmu belum mula ya. Okey, Puan Cik Nyonya. Saya dengar dua-dua sekali. Dua-dua ada. Ada ketika ada masa yang saya dengar juga yang dikatakan Rasulullah suruh seorang tu semayang sunat dulu. Okey. Ada juga saya dapat ustaz kata bila majlis ilmu telah bermula, maka kita duduk. Jadi dua-dua ada. Ada juga yang mengatakan ada yang ketiga pula kata kita duduk dan kita replace tahiyatul masjid tu dengan mengucapkan tasbih subhanallah walhamdulillah selama sebanyak 3 kali dan dakwan menyamai tahiyatul masjid yang kita tak dapat buat sebab kan majlis agama telah bermula. Okey, menarik poin yang diberikan oleh Puan Nyonya tadi, iaitu kita gantikan salatul tahiyah dengan tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sama dengan salat 2 rakaat kan. Okey, baik. Ini jawapan peribadi saya dengan keadaan saya dah mendengar semua pandangan ibu-ibu tadi. Dia sebenarnya setiap benda ni dia ada tempat dia masing-masing ya, di tempat masing-masing. Contohnya kalau saya masuk ke rumah Kak Syida ya ataupun biasanya rumah Kak Ain lah kan. Kak yang ada kat sini. Okay, bila saya masuk rumah Kak Ain, saya tak boleh ke dapur terus. Saya akan bagi salam Kak. Assalamualaikum Kak Ain. Boleh masuk ke tak? Kak Ain pun persilakan masuk. Tak boleh saya pun masuk terus ke dapur. Konon-kononnya saya dah biasa rumah Kak Ain ni. Saya nak ke dapur dulu, nak makan-makan dulu. Sedangkan orang tengah tunggu majlis ilmu. Jadi saya kena beradab, maknanya masuk ke rumah Kak Ain, saya kena beradab, bagi salam, tanya khabar dulu dan saya pun duduk. Kan saya terlambat, saya minta maaf terlambat kerana jam tadi kat Shah Alam nak sampai ke Country Home Zoom, makan masa kan. Okay, baik. Maknanya masuk rumah orang tu dia ada adab. Dia ada cara dia. Begitu juga kalau kita makan di hotel kan. Saya tak biasalah dengan peraturan-peraturan hotel tu, tapi saya dengar orang cerita. Dan saya tak pernah praktik pun.
Kalau nak tambah cara letak sudunya macam mana, nak tak nak kena ambil kain tu letak kat bawah lah. Dan menyampah lagi, saya pernah dijemput ke majlis program rasmi oleh hotel baru. Apa nama hotel tu je? Yang ganti kat Shah Alam ni. Dia ambil hotel yang baru, Mawaddah ataupun apa, saya lupa. Jadi bos dia, Tan Sri tu sendiri, saya makan tu sebelah Tan Sri tu sendiri. Jadi kita je menyampahnya, orang nak tolong bubuh makanan untuk kita, tolong bubuh air untuk kita. Kita tak biasa, kita ni orang kampung. Kita nak bubuh air sendiri, kita nak makan sendiri. Sampai saya beritahu Tan Sri, selagi mana saya makan sebelah Tan Sri, saya makan macam ni je lah. Makan sikit-sikit je lah. Tan Sri kata dia faham. Dan dia kata tak apalah Ustaz, saya nak makan cepat-cepat, saya nak pergi solat, Ustaz makanlah banyak-banyak pun. Tapi saya nakkan banyak pun. Maknanya nak tak nak bila duduk di tempat orang tu dah ada adab dia. Saya tak boleh nak pandai-pandai bubuh air sendiri ke apa ke. Walaupun saya kata tak apalah, saya nak tawaduk, saya nak bubuh air sendiri, saya nak sediakan tempat sendiri, tak boleh. Dia ada peraturan dia. Saya kena follow je peraturan tersebut sebagai menghormati tuan rumah. Ya. Ini pengalaman yang kita semua lalui, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Masuk negara orang pun ada pasport dia. Tak boleh kita nak main Kedah aja. Ini negara umat Islam, saudara kita sendiri, tak boleh, dia kena ada peraturan. Begitu juga kalau kita masuk ke dalam satu tempat yang dimuliakan, yang kita biasa sebut rumah Allah ataupun masjid, dia ada peraturan dia juga. Masuk masjid ni, dan peraturannya sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Nabi sebut apabila idza dakhala ahadukumul masjid, apabila kamu masuk ke dalam masjid, maka kerjakan salat 2 rakaat, ya. Kerjakan salat 2 rakaat. Yang salat itu dipanggil sebagai salat menghormati masjid. Dalam bahasa Arab, menghormati dipanggil tahiyah. Ya, tahiyah. Kalau kita niat sahaja aku salat menghormati masjid pun betul, kerana sama dengan makna tahiyah. Jadi yang paling penting sebelum kita duduk, kita kena salat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat. Walaupun majlis ilmu telah bermula. Adapun bolehkah kita ganti salat tadi dengan bacaan tasbih? Kata ulama tidak ada satu betul-betul muktabar dan kuat menyatakan boleh diganti dengan tasbih. Itu hanya pandangan ulama-ulama tertentu, yang mana kalau kita tengok sedikit je ulama yang berpandangan demikian dan tidak ada hujah. Sudahlah sedikit, tidak ada hujah. Yang nyatanya tidak ada satu pun amalan yang boleh menggantikan tempat salat tahiyatul masjid. Dia kena salat juga macam mana pun. Cuma sebagaimana yang disebutkan oleh siapa ya? Sekejap ya. Oleh alamak tadi ada orang sebut tadi. Ni oleh Puan Safia, barakallahu fikum, ringkaskan salat tahiyatul masjid. Ni kan. Bayangkan yang disebutkan oleh puan-puan tadi, Puan Arsha sebut, ketika Nabi SAW sedang menyampaikan khutbah Jumaat, sahabat Nabi yang bernama Abu Sulaik Al-Ghatafani, Sulaik masuk dan terus duduk. Nabi minta, saudara dah salat belum? Katanya belum Rasulullah. Saudara bangun salat dan kerjakan 2 rakaat yang ringkas. Itu, cuba bayangkan, itu khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat wajib. Kuliah maghrib tidak wajib. Yang menyampaikan khutbah Jumaat ialah Nabi SAW. Yang menyampaikan kuliah maghrib itu ustaz kita. Masuk untuk khutbah Jumaat pendek, masuk untuk kuliah maghrib lebih panjang. Dalam keadaan khutbah wajib, dalam keadaan khutbah disampaikan oleh Nabi SAW, dalam keadaan masanya pendek pun Nabi minta Sulaik Al-Ghatafani radhiyallahu an bangun solat dahulu. Maka kata ulama, bila kita masuk ke dalam masjid, kita kena solat dahulu ringkas 2 rakaat. Cuma bukan solat tu di depan-depan penceramah tadi, tapi solat di bahagian makan tepi ataupun beranda, barulah kita memberikan fokus kepada majlis ilmu. Dan kita tak boleh guna hujah-hujah majlis ilmu lebih baik daripada solat sunat dan sebagainya. Majlis ilmu lebih baik daripada solat sunat, itu semua tak terpakai. Kerana orang yang berilmu, orang yang akan melaksanakan ilmunya dengan baik. Tak boleh kita kata majlis ilmu lebih baik daripada solat sunat. Kan majlis ilmu kan kita belajar. Bila masuk masjid kena solat. Bila lagi kita nak praktik ilmu kalau bukan sekarang? Maka kita kena praktik ilmu.
maka tak terpakailah hujah yang kata demikian. Lagipun kita bukan meninggalkan majlis ilmu. Kita hanya ambil masa seminit 2 minit je. Secara ringkas seminit 2 minit. Solat tak baca surah pun tak apa. Kerana kita nak ringkas. Jadi begitu ya. Kecuali kita datang tu dah nak ujung, dah nak azan isyak, maka kita pun tak perlu duduk, kita berdiri. Kita dengar sampai habis sedikit lagi seminit 2 minit. Azan isyak, kemudiannya tengoklah nak solat sunat ke ataupun solat isyak terus kan. Bergantung pada keadaan. Adapun sahabat Nabi tadi yang tidak mengerjakan solat sunat, 2 orang tadi dalam hadis ini, ulama pun bahas kenapa mereka tidak solat sunat. Ada ulama kata kerana tempat tu dah penuh sangat sampai tak ada ruang untuk mengerjakan solat sunnah. Ada ulama kata masa tu masa yang tak boleh solat sunat seperti lepas asar. Jadi itu bukan waktu solat sunat. Maka bagi ulama macam Hanafi dan Maliki, dan bagi Hanafi, mereka tak setuju solat sunat tahiyatul masjid pada waktu yang terlarang. Macam kita Syafi'i dan Hambali setuju, Hanafi tak setuju. Ada yang kata demikian. Tapi mungkin yang paling tepat ialah kerana kedudukan tak sesuai, penuh. Majlis itu penuh. Sampaikan seorang yang pertama tu dia kena tengok mana dah tempat kosong. Dia jumpa dia duduk. Dan seorang lagi memang terpaksa duduk belakang dah sebab penuh dah ruang dia. Jadi kerana ruang penuh, maka mereka tidak mengerjakan salatul sunnah. Dan Nabi SAW pun tidak meminta untuk mereka mengerjakan salatul sunnah kerana tak ada ruang untuk salat. Kalau sahabat terpaksa bagi ruang untuk dia orang salat, maka itu akan mengganggu posisi sahabat yang lain yang terpaksa nak buka ruang, jadi terpaksa berhimpit-himpit pula dengan orang lain. Itu menyulitkan. Jadi asalnya ialah kena salat dahulu barulah kita duduk untuk mendengar majlis ilmu. Wallahu a'lam. Okey, tuan-tuan macam mana? Jelas. Okey. Tapi kita pulanglah kan. Kita nak terima yang mana? Dia macam ni, satu lagi puan Nyonya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Macam saya ni, alhamdulillah, bila PKP ni antara benda yang seronok masa PKP ni, saya banyak tahun lepas. Bulan Ramadan memang banyak menghabiskan masa di surau sendiri. Biasanya saya ada kuliah ilmu, saya kena pergi sana sini. Lama-kelamaan saya fikir untuk akan datang ni, tak nak dah terima penjelasan jemputan tazkirah tarawih. Nak fokus duduk kat surau aja. Seronok. Jadi ada masa tu beberapa kali saya akan ikut yang habis tu tadarus Al-Quran. Biasanya saya tak join sebab kita ada tazkirah, kita balik dah penat, kita nak rehat, nak bangun subuh. Tapi dalam bulan lepas, tarawih lepas, banyak kali saya join tadarus, alhamdulillah. Dan bila kita join tadarus, satu masa tu sampai ke ayat sujud tilawah. Saya pun bagi tahu. Okey, tuan-tuan haji semua, dia grup tadarus lelaki tu ada 2 je. Saya ni join lah grup yang imam, geng imam Nazir pengurusi surau. Saya beritahu lah, tuan haji, ni ayat sujud tilawah sekejap lagi ni, kita kena sujud. Orang semua terkejut. Kena sujud? Ya, kena sujud. Satunya, diorang kata, diorang tanya siapa yang kena sujud? Yang baca ke semua? Saya kata semua kena sujud. Yang baca kena sujud tilawah, yang mendengar pun kena sujud tilawah. Bahkan kumpulan yang sana, satu lagi kumpulan yang mendengar kami baca Quran dan sujud ini pun mereka sunat sujud. Tak wajib. Tapi semua orang yang bila tengok kita sujud, mereka pun sunat sujud. Baik, satu. Maknanya kalau mereka mendengar lah. Walaupun mereka dengar tu gitu-gitu je. Tapi bila mereka dengar gitu-gitu je pun, mereka tengok kita sujud, mereka pun sujud. Baik. Yang kedua, pengerusi Haji Amir beritahu, sama ni kami tak pernah sujud. Kami ganti dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi saya sembang tu Haji, kalaulah ada hadis yang menyatakan boleh ganti sujud tilawah dengan tasbih, silakan. Kalau ada pandangan ulama yang muktabar, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Nawawi, Imam Rafi'i, siapa-siapalah besar ni menyatakan boleh ganti sujud tilawah dengan tasbih, silakan. Tapi sekarang ada tak hadis menyatakan boleh ganti? Tak ada. Ramai tak ulama muktabar? Ada tak ulama muktabar kata boleh ganti? Tak ada. Yang ada hanya golongan minoriti ulama
Yang saya pun tak tahu siapa nama ulama tersebut. Yang mana pun tak ada hujah. Minoriti tak ada hujah. Lawan dengan majoriti ulama yang kata tak boleh ganti. Takkan kita nak ambil minoriti yang tak ada hujah? Kalau minoriti tak ada hujah, tak apa. Jadi nak tak boleh ganti sujud tilawah dengan tasbih. Dia kena sujud tilawah. Sebagaimana tidak boleh ganti sujud solat tahiyatul masjid dengan tasbih. Dia kena solat. Itu cara menghormati rumah Allah. Dia kena solat 2 rakaat. Bukan dengan tasbih, bukan dengan istighfar dan sebagainya. Tak ada. Semua tu tak dikira. Cuma kalau kita memang tak larat betul nak solat, kita masuk masjid tu sebab kita dah penat sangat, kita nak tunggu waktu solat zuhur je, kita nak baring, tak apa, boleh je kita duduk terus. Tapi tak adalah pahala solat tahiyatul masjid. Dan tak ada ganti-ganti ni, ganti-ganti tak ada. Kita boleh masuk, kita duduk, kita nak istighfar pun boleh, kita nak baca tasbih pun boleh, tapi ia tidak menggantikan tempat solat tadi. Nak ganti tak boleh. Wallahu a'lam. Nak baca boleh, nak ganti tu tak. Okey, kalau tak ada silakan saya serah pada moderator, Cik Syida. Ustaz, kita baca as-sajadah setiap malam kan? Okey, kita memang sujudlah. Dia sampaikan ayat tilawah tu kan. Kalau suami isteri kan, isteri baca surah tu kan, dia sujud. Maknanya suami yang dengar pun kena sujud sekali lah Ustaz. Sunnah. Sunnah sujud sekali. Walaupun tak ada wuduk. Awak ni baca ni surah sajadah, tak pasal saya kena sujud. Ya, walaupun tak ada wuduk, sujud je lah. Ya, sebabnya katakan setiap malam suami isteri baca as-sajadah. Bila suami baca, isteri kena sujud. Masya-Allah, rajinnya. Apa suami isteri baca, suami kena sujud. Maknanya dua kena sujud lah kan? Ustaz nak tanya pasal sujud sejadah tu. Kalau macam kita dengar dalam kereta, macam mana tu Ustaz? Kita tunduk kepala puan. Macam ni Puan Atikah nampak saya saya bawa kereta ni. Contohnya ini contoh steering lah. Saya baca Quran contohnya. Saya baca Quran habis sampai ayat apa suratul Najm. Fasjudu lillahi wa'budu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Tapi mata ke depan. Jangan Allahu akbar ke steering. Tak boleh. Dia tunduk sikit je. Dia hanya al-ima menundukkan kepala. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Sajada wajhal ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarah. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu akbar. Jadi kalau solat pun boleh sekadar menundukkan kepala, apa lagi sujud tilawah atau sujud sajadah, lagi-lagilah boleh kita sekadar menundukkan kepala walaupun dalam kereta, ya. Jelasnya Pak Natikah? Jelas Ustaz. Terima kasih. Sama. Anis kita lah Ustaz. Anis? Anis, ya Allah. Saya tak tahu nama Anis Atikah. Minta maaf Anis Ya, Ibu Husna. Pak Una, Kakak Una. Salam pada Husna dan Ananda. Siapa nama adik Husna? Lupa. Hafia. Hafia. Salam pada Husna dan Hafia. Baik. Soalan lagi sahabat-sahabat? Ustaz. Ya, Ifah. Kalau yang sujud tilawah tu juga. Kalau tengah tasmid macam mana Ustaz dalam kelas? Tu tak apalah sebab dia lain. Dia isunya pembelajaran. Termasuklah kalau Ifah hafal, Ifah kena ulang banyak kali. Tu tak apa sebab dia dalam proses pembelajaran. Kita baca ulang kali. Cuma ada juga ulama kata dalam keadaan kita menghafal tu kita dapat sujud sekali pun jadilah. Yang lain tu panggil apa sekadar nak ulang, nak lancar kan. Itu cerita lain. Silakan. Ustaz, Ya, Puan. kalau kita dalam kelas, selalunya kita kadang-kadang kita buat tadarus di dalam kelas kan. Dalam kelas tu kita datang dengan kasut semua. Jadi kita buat sajadah kita dengan menundukkan kepala sajalah. Tak payah. Ya. Dalam kelas Macam kelas bukan di masjid. Dia kan kadang-kadang kita buat kelas, perjumpaan dalam kelas. Dan tu kita atas baca. meja macam tu lah. Jadi kalau macam tu kita macam mana sebab tempat tu memang kita datang
Banyakkan kita buat kelas, kita baca Quran pun kita baca Okey. kelas kan. Okey, kalau dalam kes kelas ni puan, tak apa sebab dia belajar. Jadi kalau dalam kelas ni kita belajar, kita tak sujud pun tak ada masalah. Kerana ia proses pembelajaran. Contohnya belajar tentang tafsir ataupun belajar menghafal Al-Quran, itu lain. Kecuali kalau kita duduk di tempat yang sesuai, walaupun kita belajar, Ustaz tu kata, okey kita baca sama-sama ayat Quran ni, baca. Okay, sekarang ni dah sampai ayat sujud tilawah, kita sujud sekali ni lah. Sujud ramai-ramai sekali, kemudian tak ada sujud dah. Walaupun baca sekali pun tak ada sujud pun tak apa. Tapi dalam kelas macam Puan Nyonya tanya tadi, tak perlu sujud. Tempatnya pun tempat yang tak sesuai kan. Okay, terima kasih Ustaz. Perlu ada kiblat tak? Ya, kena ada kiblat kecuali keadaan terdesak je. Macam bawa kereta tadi, memang kita tak boleh nak ada kiblat dah. Tu diberikan kemaafan. Dan sebaik-baiknya memang kena ada wuduk, pakaian bersih, menutup aurat, ada kiblat. Itu yang terbaik. Tapi dalam keadaan yang kita tak ada wuduk, kita bawa kereta, tak ada kiblat, tak apa. Termasuklah kalau contoh, ini ulama kata boleh, bukan ulama galakkan. Suami baca suratul sajadah dan suami sujud, masa tu isteri duduk baring-baring nak tidur ni, mana pakai tudung. Boleh tak isteri sujud dalam keadaan tak pakai tudung? Pun ulama kata boleh, tidak ada masalah. Cuma yang terbaik tutup. Jadi ambil selimut ke? Ambil selimut tutup sekejap, sujud. Sebagai contoh. Yang terbaik. Tapi kalau sujud terus pun boleh. Allah A'lam. Alhamdulillah penjelasan yang orang kata berkalangan. Betul lah kita berada di dalam majlis ilmu kan. Bertajuk-tajuk tu pun buat ilmu juga. Hari ni Ustaz jelas pasal buat ilmu juga. So pasal sajadah, sujud sajadah tu, sujud tilawah tu macam ramai yang masih mengamalkan tasbih lah. Bila dia baca Quran, dia gantikan dengan tasbih saja Ustaz kan. Alhamdulillah penjelasan. Ustaz. Silakan Kak Tun. Kak Tun nak tanya, kan kita tengok kadang-kadang ahli sukan ni, kan dia orang kejayaan, lepas tu dia orang terus, kalau atas track pun dia terus sujud, yang padang bola dia terus sujud tu macam apa benda yang sebetulnya sujud apa tu? Sujud syukur dan insya-Allah dibolehkan ya. Kalau kita kata walaupun tak ada apa-apa lah, maknanya dia syukurlah sebab kejayaan dia kan. Ya. Walaupun dia tidak ada wuduk, biasa orang sukan tak ada wuduk lah. Dan walaupun dah ambil wuduk, contoh main bola dah ambil wuduk pun, tapi bila dia berlari dengan minta maaf ya ibu, dia sudah akan keluar angin macam mana pun. Sebab dia berlari, dia proses nak ni badan dia kan. Jadi dia tak ada wuduk, kadang-kadang dia tertutup aurat pun. Itu dibolehkan untuk sujud syukur mengikut pandangan sebahagian ulama. Memanglah kalau ikut mazhab Syafi'i, dia kena ada wuduk, dia kena pakaian bersih, dia kena tutup aurat, dia kena hadap kiblat, dia kena ada takbir dulu, Allahu Akbar, kemudian takbir balik ke bawah. Tapi sebagian ulama kata itu semua tak disyaratkan. Cuma kalau ada, itulah yang terbaik. Cuma sebagai satu tambahan, sujud syukur hanya untuk benda yang jarang berlaku. Jadi kalau benda tu selalu berlaku, contohnya hari ni kita nak sujud syukur. Kenapa sujud syukur? Alhamdulillah dah habis majlis ilmu tentang hadis. Itu tak payahlah. Majlis kelas hadis ni setiap hari Isnin ada. Petang ni kelas Ustaz Zahirudin lagi. Kemudian kelas Ustaz Endang lagi. Kemudian kelas Ustaz Arif lagi. Nanti kelas Ustaz Syahmi lagi. Kelas tu selalu ada. Maka tak perlu. Habis solat, sujud syukur. Kita tanya kenapa sujud syukur? Alhamdulillah saya dapat solat lagi ni. Tak payahlah, solat tu memang ada selalu. Kalaulah sujud syukur tu memang boleh lepas solat, pasti semua sahabat Nabi dah buat dah. Tapi tak ada sahabat Nabi sujud syukur kerana solat. Tak ada. Betul, jadi kalau benda yang jarang berlaku, tak ada sujud syukur. Saya ada tengok di masjid yang kebanyakan yang tu lah, lepas habis solat, dia akan sujud. Saya tanya tu sujud apa? Syukur sebab dah boleh buat solat. Saya pun diam je lah, kita belajar kan. Tak ada. Benda tu tak ada ajar pun dalam sunnah Nabi SAW. Tak ada. Tapi kalau sukan tadi Puan Halimah menang sukan Olimpik, dapat pingat apa-apa, sujud syukur tak apa. Sebab benda tu jarang berlaku. Olimpik berapa tahun sekali kan. Maka boleh bolehkan. Ustaz, tanpa tutup aurat yang sempurna pun boleh dilakukan sujud syukur ya? Boleh, insya-Allah. Alhamdulillah.
memang macam Kak Tun cakap tadi lah, memang jadi satu amalan pula. Lepas solat je dia orang pas sujud kemudian tu. Kenapa? Apa sujud lagi tu? La. Itu boleh jatuh bid'ah. Bid'ah Tapi ya. orang yang buat tu taklah berdosa sebab tak tahu kan. Tapi ramai orang buat Ustaz bagi tahu tu memang benda tu kena bagi tahu kat orang lain lah. Tak ada. Okey, tak ada persoalan lagi kot ya. Alhamdulillah hari ni kita dapat 3 hadis. InsyaAllah nanti kita compilekan, kan kita buat revision balik semula untuk dikongsikan dengan sahabat-sahabat yang lain. Jazakallah khairan katsira Ustaz atas ilmu sampaikan pagi ni. Alhamdulillah bernaslah benda-benda yang dapat tu hadis tu kan. Kita pada Kak Syida lah sangat-sangat appreciate lah sunnah Nabi ni kan, bila Ustaz buka topik-topik ni benda yang baru pada kita orang lah kan, benda-benda yang tak pernah kita macam mana. Kita lebih fokus pada amalan, kita lebih fokus pada pengajian-pengajian yang standard macam mana kebiasaan orang lain kan. Tapi hadis-hadis ni ramai yang orang yang rasa tak penting sangat, tak perlu sangat kan. Jadi sebenarnya hadis ni sebahagian pada kehidupan kita Ustaz kan. Alhamdulillah. Terima kasih sebab-sebab jazakumullah khairan katsira atas keadaan pagi ni. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekiranya ada permasalahan sila ajukan pada Ustaz di grup kita ya. Okey. Apa yang kita berbincangkan pagi ni, insya-Allah. So dengan itu kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah ya. Terima kasih Pak jazakallah khairan katsira atas bantu kita orang sebagai penterjemah kepada apa yang kita baca pagi ni kan. Sahabat-sahabat yang baca hadis pagi ni, kasih Ami semua ya. InsyaAllah. Terima kasih Kak Tun. Terima kasih Syida. Assalamualaikum. Ya, kau kerja mana ni? Kau kerja Mahmud? Rawang, Bukit Rawang Jaya. Itulah banyak sangat Kak Fozia. Kak Fozia Bangi ada. Kak Fozia Rawang ada. Kak Fozia Alustar ada. Ramai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dapat masuk. Kadang-kadang akak ada kelas. Tadi tak sempat masuk lah. Okey. So kita boleh nak clash tapi tak apalah, pilih-pilih lah mana yang perlu. Pada kita punya iman lah. Iman kita yang menapiskan majlis ilmu kita ni kan insyaAllah. So kita jumpa lagi ya insyaAllah. Petang nanti jangan lupa ya majlis ilmu untuk seterusnya nanti insyaAllah. Dengan itu saya Assalamualaikum. salamkan Terima kasih. Assalamualaikum. Saya first time ni. Apa dia? Saya first time join kelas ni. Daripada mana? Dari Rawang insyaAllah. Alhamdulillah, syukur kan kita belajar hadis. Ya. Rawang kat mana ya? Tasik Puteri. Mana Tasik Puteri? Tasik Puteri. Okey. Terima kasih Kak Tun. Terima kasih tanya soalan. Manfaat pada kita orang semua. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Kita endkan sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak Anum. Bye. Best. Best kan, Alhamdulillah. Pasan hadis-hadis ni kan, kita jarang ambil berat sangat hadis-hadis ni kan. Okey Kak Anum. Aku buat ikut sukanya orang buat kita buat ni. Ini ada penjelasan hadis. Kita memang pun banyak benda yang kita ikut-ikut. Tapi kalau tak ada majlis ilmu macam ni, hadis ni pasan dia melengkapkan ibadah kita Kak Anum. Kita baca Al-Quran, hadis melengkapkan lagi Al-Quran yang kita baca tu insyaAllah kan. Okey Kak Anum, jumpa lagi. Okay, insyaAllah.